Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi bagaimana menghadapi maraton anda yang pertama. Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Seperti yang anda tahu, dalam channel saya Sembang Basikal Isfri, saya juga adalah duathlete, di mana saya juga berbasikal dan juga saya juga banyak melakukan larian. Memandangkan banyak acara-acara larian dan berbasikal telah mula diadakan di negara ini, jadi saya ingin berkongsi sedikit sebanyak mengikut pengalaman saya, semoga anda mendapat manfaatnya. Jadi, dalam jangka masa lebih kurang 10 minit berkenaan dengan menghadapi maraton anda yang pertama. Tips saya yang pertama ialah jangan berlatih terlampau keras. Sebenarnya saya tak pernah melakukan full marathon sebelum menghadapi full marathon. Saya hanya berlatih dengan short run saja, short ataupun medium. Iaitu favorite saya, latihan saya ialah 5 km saja. Di mana 5 km ni kita boleh berlatih dalam berbagai-bagai cara. Contohnya, kita boleh berlatih untuk MAF, iaitu di mana kita mengawal heart rate kita pada kadar yang rendah, iaitu 180 tolak umur anda. Jadi contohnya, anda berumur 35 tahun dan anda tolak dengan 180, iaitu 145. Okey, jadi MAF anda ialah 145. Anda boleh berlatih pada kadar heart rate sebegitu selama berbulan-bulan lamanya pada kadar 145 BPM. Okey, itu adalah kadar heart rate MAF anda. Jadi anda boleh berlatih katalah 5 km pada MAF, pada kadar MAF, dan 5 km juga anda boleh melakukan intensity run. Di mana katalah setiap 1 km dalam beberapa saat, katalah macam 20 saat, anda berlari pada pace yang laju walaupun heart rate anda akan naik tinggi, mungkin pada zon 3. Jadi anda boleh setiap 1 km anda boleh ada intensity, kemudian anda stabilkan heart rate anda pada kadar MAF ataupun sekitar dalam zon 2, kemudian ada intensity balik pada penghujungnya, iaitu mungkin naik ke zon 3. Zon 3 mungkin katalah macam saya punya maximum heart rate ialah sekitar 180-190. Jadi saya akan ke zon 3 mungkin sekitar 170. Okey. Jadi bila saya berlari pada 170 untuk 20 saat, kemudian saya redakan balik 160, 150. Kemudian saya berlari. Jadi kita berselang-selang 2, kemudian 3, kemudian turun balik 2, 3, 2, 3 untuk 5 km tersebut. Okey. Jadi anda boleh buatkan semikian dan kemudian lama-kelamaan bila anda ingin cuba lagi untuk intensiti yang lebih tinggi lagi, anda boleh buat pada zon 3 dan zon 4. Okey, zon 3, zon 4, zon 3, zon 4 sebanyak 5 kali untuk 5 km. Tips kedua ialah di mana kita kena latih minda kita. Okey, cara kita melatih minda kita ialah begini. Katalah anda membuat larian 10 km yang pertama. Sekarang kita telah berlari 10 km dan heart rate kita sekitar 130 hingga 150. Jadi kita kena kontrol zon pada zon 2 dan zon 3. Jadi 10 km sebelum ni anda berlatih 5 km. Jadi untuk mencapai 10 km iaitu 2 kali 5 km. Okey. Jadi katalah anda pertama kali untuk memasuki 21 km. 4 kali 5 km. Jadi anda akan mendapat 20 km dan 1 km agak mudahlah untuk anda habiskan. Bagaimana pula dengan full marathon iaitu 42.195 km. Okey, ataupun 42 km lebih. Jadi anda kena kali 8 kali 5 km untuk mencapai 40 km dan 2 km anda takkan ada masalah. Jadi begitu cara minda anda berfikir. Katalah pengalaman anda bila anda berlari 10 km, bila anda capai 5 km, bila anda berlari ikut pace anda 5 km, 5 km terakhir ni minda anda sudah dilatih bahawa ia adalah mudah. Sebab anda yakin anda boleh menghabiskan larian 10 km anda. Begitu juga dengan 21 km.
Bila anda sudah berlari 15 km dan 5 km terakhir tu, anda sudah ingat bahawa sebelum ni anda telah berlatih banyak dengan 5 km dan 5 km terakhir anda akan jadi kuat. You will finish strong. Itulah caranya kita berlatih. Dan 42 km, memang anda akan layan saja, anda lari. Sebenarnya bila anda berlatih, anda tidak akan menghadapi masalah untuk habiskan. Katalah anda ikut pace saja, katalah saya akan mula berlari 10 km pertama pada pace 8 saja. Okey. Bila saya capai pace 8, saya check diri saya. Saya rasa macam mana? Stabil? Okey, kita cuba pada pace 7 untuk 10 km seterusnya. Okey. Dan kita teruskan lagi. Bila kita sudah mencapai jarak 30 km dan kita tinggal lebih kurang 12 km, tapi fikiran saya kita tinggal lebih kurang 10 km saja. 10 km ni ialah 2 kali 5 km. Jadi bila capai 30 km dan katalah saya mempunyai lebih kurang 2 jam, saya memang yakin saya boleh habis full marathon saya 42 lebih kilometer. Jadi itu cara kita berfikir, dan selalunya marathon saya untuk 5 km terakhir tu saya akan rasa sangat yakin saya boleh habiskan, dan saya selalunya boleh tingkatkan pace saya walaupun sebelum ni 8 km, 7 km dan yang terakhir tu saya boleh habiskan mungkin lebih tinggi pace saya, iaitu sekitar pace 6. Ataupun kalau nak sprint pun 200-300 meter yang terakhir saya boleh sprint sehingga pace yang ke-5. Jadi sebab itu cara kita melatih fikiran saya 5 km. Memang saya lihat rakan-rakan saya ada yang berlatih 8 km, 7 km. Minda anda, sebenarnya yang penting ialah anda kena melatih minda anda untuk berfikiran kuat, dan supaya minda inilah yang akan mengawal anggota anda. Kalau saya ada masa, katalah macam KL Marathon lama lagi, ada berapa bulan lagi, macam enjin kereta, okay, kita kenalah warm up. Okay, takkan tiba-tiba 5 km saja kita nak pergi sampai 42 km. Okay, jadi kita boleh warm up. Kita boleh warm up contohnya macam 20 km. Dan bagaimana saya mencapai 20 km? Iaitu saya akan berlatih semasa saya memasuki event lain ataupun acara lain. Jadi katalah macam sebelum KL Marathon kita ada Twin City Marathon, kita ada macam PJ Marathon, kita ada Score Marathon. Jadi saya akan masuk 21 km half marathon untuk event-event ni sebelum saya menghadapi full marathon. Okay? Jadi itu strategi saya. Jadi bila kita dah merasai, katalah setiap bulan kita ambil satu half marathon, kita ada katalah 3 bulan, half marathon, setiap bulan saya ambil satu half marathon. Jadi itu akan mengingatkan saya bagaimana saya nak kontrol pacing, bagaimana saya nak kontrol pernafasan, bagaimana saya nak kontrol heart rate dan sebagainya, dan apakah peralatan yang saya perlukan. Jadi ini semua adalah simulasi untuk saya menghadapi full marathon yang akan datang. Jadi itu cara saya berlatih. Okay? Jadi kalau hari-hari biasa 5 km, kalau ada peluang memasuki 21 km, jadi saya akan masuk masa event, sebab masuk event lah cara yang terbaik, sebab ia hampir sama dalam event yang sebenar untuk full marathon, dan ia juga macam lebih selamat sebab kita ada water station, kita ada medic, kan, kita ada ambulance, kita ada bus, jadi semua ada, dan kita rasa confident untuk mencuba event ataupun berlari jauh untuk latihan. Dan kalau macam katalah saya nak berlari di taman ataupun di kawasan rumah saya untuk 21 km, kadang saya takut waktu, kan, kita kadang kena berlari di waktu malam, kadang sunyi, jadi kita terdedah kepada bahaya yang kita tak boleh jangkakan. Jadi lebih baik kita masuk event sebagai latihan. Okay? Jadi itu cara saya lah, pendapat saya. Jadi terpulang pendapat anda, semuanya ini cara masing-masing.
Okay. Dan event ni tak perlulah yang anda masuk yang mahal-mahal. Okay. Jadi kalau anda pergi ke super early bird, jadi anda boleh dapat yuran yang berpatutan. Okay. Alright, itu cara latihan. Okay, last but not least. Okay, yang terakhir pesanan saya, sebelum memasuki maraton ni, untuk keselamatan, anda pergilah buat medical check-up. Bagi mereka yang dah lama tak buat medical check-up ataupun tak pernah buat medical check-up, buatlah medical check-up. Okay, ini pesanan yang penting. Anda buatlah yang dipanggil ECG, lebih selamat. Jadi kadang-kadang kita tak sangka kan apa yang bakal berlaku. Tips saya, insya-Allah saya doakan yang terbaik untuk anda. All the best. Okay, see you in the full marathon. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa tolong like, share, komen dan subscribe.